Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, teman-teman khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahabat-sahabat khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri kuliah kesihatan khazanah Islam episod yang ke-34. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah memberkati kita pada bulan Sya'ban ini. Barikillahu lana fi Sya'ban faballighna Ramadan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini dan panjangkanlah usia kami agar dapat kami bertemu sekali lagi Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Allah menyeru kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita bertambah-tambah menjadi orang yang bertakwa, beriman dan beramal dengan Islam. Kerana itulah tujuan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Agar kamu berpuasa itu adalah lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Allah menyebut jika kamu mengetahui hikmah dan manfaat Ramadan itu. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, Nabi SAW lebih banyak mengamalkan puasa-puasa sunat pada akhir-akhir bulan Sya'ban ataupun pada awal-awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan muhasabah diri kita. Dan bulan pensucian diri, bukanlah bulan arwah. Kita berkemas-kemas membuat persiapan memasuki gerbang Ramadan dengan penuh keimanan dan kefahaman yang jitu. Maka terdapat dalam sebuah hadis yang dhaif Ibnu Sunni Abu Nu'aim, di mana Nabi SAW bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Dengan berpuasa akan diperolehi manfaat secara biopsikososial berupa sihat jasmani, sihat rohani dan sihat sosial. Begitu juga dengan budaya berpuasa ini, sama ada yang wajib ataupun sunnah, kita akan sentiasa sihat, cergas. Kerana Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud, bala yang pertama sekali berlaku kepada umat ini sesudah aku, yakni setelah Nabi, ialah kekejangan perut. Wa iyazbillah min zalik. Sebab apabila sesuatu kaum itu kenyang perutnya, maka akan naiklah badannya, lalu akan lemahlah hatinya, fikirannya, dan akan bermaharajalela lah syahwatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya, maka dicadangkan kita agar makan makanan yang seimbang, berdiet, berjaga, beribadah, berjalan di bawah sinaran matahari dan minum air yang cukup dan rehat yang cukup. Bagaimana kita mengimbangi nafsu makan ataupun dipanggil balance food ketika berbuka dan bersahur? Kerana bulan Ramadan ini bukan pesta makan, bukan pesta mengidam, macam-macam kita nak makan, macam-macam kita mengidam. Tetapi bulan puasa ini mendidik kita supaya kita makan makanan yang seimbang dan makan makanan yang diperlukan. Jadi berdiet pada dasarnya adalah menjaga pemakanan anda dengan mengambil makanan yang seimbang
dan begitu juga halalan thayyibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia, makan apa sahaja yang Allah karuniakan daripada bumi yang halal dan thayyibah, ini makanan yang baik, sihat, jitu, berkualiti, bersih dan sebagainya. Maka gaya hidup sihat sebenarnya terdapat pada bulan Ramadan ataupun madrasah Ramadan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Dulu kita selalu bangun lambat, tetapi apabila datangnya malam Ramadan, kita akan bangun pukul 6, pukul 4.30, jam 5 untuk bersahur, bertilawah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku khazanah Islam, puasa dapat membuat fikiran kita menjadi tenang. Menurut sebuah penelitian, kajian saintifik, ketika perut lapar, fikiran kita semakin aktif, bekerja lebih cerdas dan cergas. Rasa lapar ketika berpuasa merupakan satu perkara yang wajar. Apabila rasa lapar memaksa kita untuk berfikir lebih tajam dan lebih kreatif. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anak kesayangannya dengan mengatakan, ya bunayya, idza imtala'atil ma'idah namatil fikra wa zalatil hikmah wa qa'adal abdan 'anil ibadah. Wahai anak kesayanganku, apabila penuh perut kamu dengan segala syarat makanan, maka akan lemah, tidurlah fikiran kamu, dan hilanglah hikmah di dalam fikiran kamu dan kata-kata kamu. Wa qa'adal abdan 'anil ibadah, dan jatuh rebah tubuh badan kita daripada melakukan ibadah. Maka mudah-mudahan insya-Allah benar-benar kita mengambil manfaat pada Ramadan tahun ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang meramaikan, yang menghidupkan ihya Ramadan dengan puasa di siang hari, bertilawah dan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan, kerana imanan, dengan penuh keimanan dan mengharap-harapkan keredaan Allah dan pengampunan Allah, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Kita telah lama mengerjakan maksiat dan begitu juga dosa yang bergelimang di dalam jiwa kita, maka inilah masanya untuk kita tebus dan kafarah, membersihkan diri kita daripada segala dosa. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Siapakah lagi yang akan mengampunkan dosa-dosa kita? Marilah sama-sama kita bersiap-siap untuk bersahur, sebagaimana sahur itu ada barakah, di mana Nabi SAW bersabda, fatasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, nescaya ia merupakan satu keberkatan. Maka janganlah kamu meninggalkan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air, kerana sesungguhnya Allah dan malaikah menyaksikan dan berselawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan riwayat yang lain, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Maka apakah yang dimaksudkan dengan barakat ketika kita bersahur? Maka ulama tarbiyah dan ulama syariah mengatakan di sana ada 4 hikmah. Yang pertama, pada waktu sahur itu ada keberkatannya, yakni dipanggil waktu-waktu sa'atul ijabah. Waktu-waktu istimewa di mana apabila kita bangun sahur pada 3/4 malam, disitulah langit terbuka, Allah turun ke langit dunia untuk menyahut apa sahaja hajat-hajat doa dan permintaan kita. Yang kedua, pada makannya, fa inna fis sahuri barakah. Pada makanan sahur, walaupun seteguk air,
walaupun 3 biji kurma, walaupun dengan roti 2 keping dan sebagainya, ada barakatnya. Walaupun dengan seteguk air dan 3 biji kurma, kerana ia akan memberikan kita tenaga pada keesokan hari dan kita tidak akan merasa letih. Yang ketiga, fa inna fis sahuri barakah. Pada sahur itu ada barakah kerana Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Masya Allah. Yang keempat, tanpa kita sedari, pada suasana yang hening 3/4 malam, kita bangun sahur, terdapat pertautan hati di antara ahli keluarga, ayah dan ibu, suami, isteri, anak dan bapa, ibu dan anak. Kerana itu adalah family bonding dan quality time. Kita jarang-jarang berjumpa. Pada saat-saat ini, sepanjang 11 bulan inilah yang dipanggil quality time. Dan begitulah, itulah sifat orang-orang beriman. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam, mereka bangun memohon ampun kepada Allah dan bermunajat. Surah Az-Zariyat ayat 18. Begitulah kita, marilah sama-sama kita berazam tahun ini untuk gaya hidup sihat dengan superfoods for Ramadan. Tidak lain, tidak bukan adalah kurma ajwa ataupun rutab, kurma segar, yang boleh kita usahakan sama ada kurma burni ataupun makjal ataupun sebagainya ataupun syafawi. Marilah kita cuba mencari-cari kurma yang jenis baik untuk memberi kekuatan kepada diri kita. Yang kedua, madu asli campuran dengan air lemon hangat-hangat kita minum. Sama ada ketika berbuka ataupun ketika bersahur. Dan lebih baik lagi jika kita ada simpan air zam-zam dan air suam. Itulah yang harusnya kita minum ketika sahur ataupun ketika berbuka puasa, sekurang-kurangnya 2 gelas ataupun 300 ml. Yang keempat, susu segar juga membantu kita. Yang kelima, lebih baik kita amalkan minum sup-sup labu ataupun buah-buahan ataupun sebagainya daripada kita makan banyak goreng-gorengan, macam-macam makanan-makanan yang luar biasa. Yang keenam, buah-buahan, banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran sebagai salad dan jus-jus buah-buahan dan jus-jus sayur-sayuran. Ataupun yang ketujuh, roti whole meal ataupun roti sihat yang tepung penuh. Dan yang paling baik sekali untuk perut kita ketika kita bersahur adalah amalkan makan bali ataupun beras bali dan oat cereal. Itulah di antara yang boleh kita fikirkan untuk sahur kita dan begitu juga buka kita. Setelah itu mungkin setelah kita salat tarawih, salat isyak dan sebagainya, maka bolehlah kita ambil makanan yang kita suka. Tetapi namun janganlah berlebih-lebihan. Kerana bulan puasa ini adalah bulan ibadah. Kita nak meningkatkan amal ibadah kita. Maka begitulah makan minum Nabi SAW bersahur dan berbuka. Nabi sering minum susu segar dan air zam-zam dan begitu juga kurma ajwa. Dan Nabi akan berdoa, Allahumma barik lana fi hadha. Ya Allah, engkau berkatilah kami pada susu ini. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sering mengamalkan makanan yang seimbang dengan mengatakan Nabi pernah memakan buah tebikai bersama-sama dengan buah tamar yang segar. Hadis riwayat Abu Daud. Mengapa? Kerana buah tamar buah tembikai ini adalah buah yang sejuk, dingin dan banyak air. Sedangkan buah tamar segar ini dia adalah kering dan panas. Seterusnya, ketahuilah bahawa ketika kita bersahur ini, sistem tubuh kita ataupun metabolisme akan menjadi lebih efisien ketika kita berpuasa kerana sistem tubuh badan kita mengandungi jumlah nutrisi yang akan diserap dari makanan yang menjadi besar, semakin besar dan memberi kita kuat dan tenaga. Ini dikarenakan terjadinya peningkatan hormon adiponectin yang berproduksi oleh gabungan antara puasa dengan sahur.
Kita bangun sahur, kita berpuasa, kita bangun 3 suku malam, dia ada hubungan, gabungan, sehingga memungkinkan untuk menyerap lebih banyak nutrisi. Lebih-lebih lagi apabila kita makan korma. Dan dikatakan the sum of the chemical and physical changes that take within the body enable continued growth, dan seterusnya. Jadi begitulah keadaannya. Pada saat kita berpuasa, tubuh akan lemas, mungkin letih, dan menurut beberapa orang akan menjadi lebih mudah sakit. Hal ini sebenarnya adalah salah tanggapan. Dan ternyata bahawa menjalani ibadah puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan ataupun immune system. Kerana tubuh badan kita selama 11 bulan setahun makan minum pagi, petang, siang, malam, hingga kita punya usus, perut, lambung dan sebagainya tidak ada masa untuk berehat dan mencuci ataupun detoxification, pembuangan racun. Jadi ketika kita berpuasa, maka akan jadilah peningkatan limfosit bahkan sampai 10 kali lipat dalam tubuh badan kita. Ketahuilah, hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar baik terhadap sistem kekebalan immune system kita, sehinggalah puasa dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit, virus, dan begitu juga apa saja jenis penyakit-penyakit yang menular. Ketahuilah, sahabat-sahabat khazanah Islam, kita mengetahui perut itu adalah punca segala penyakit. Apa yang kamu makan, itulah yang akan menentukan perut kamu dan kesihatan kamu pada hari-hari akan datang. Begitulah apa yang disabdakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada ruang yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ibn Qayyim Al-Jauzi 2014. Maka hadis seterusnya mengatakan cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan ketika sahur ataupun ketika berbuka untuk meluruskan tulang punggungnya agar ia dapat terus beribadah. Jika tidak mampu, mungkin tidak cukup, maka 1/3 dari perut kita hendaklah diisi dengan makanan, 1/3 dengan minuman, dan 1/3 dengan bernafas. Jadi bukan 1/2 makanan, 1/2 minuman, sehingga tidak ada ruang untuk bernafas ataupun angin. Jadi itulah yang mana gaya hidup sihat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, walaupun Nabi bukanlah seorang doktor pakar. Dalam hadis Abu Ya'la dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma dan sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Jadi sesuatu yang tidak dimasak dengan api sama ada buah-buahan segar, sayur-sayuran ataupun sebagainya. Dalam kitab Nailul Awtar jilid yang keempat, Nabi sering makan buah tamar yang dinamakan burni ataupun ajwa. Dan dalam riwayat yang lain, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, maksud hadis dari hadis ini, sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa dari daerah Aliyah Madinah ketika dia bangun sahaja dari tidur, ataupun bangun ketika sahur, maka tidak ada racun ataupun sihir yang dapat membahayakannya. Tidak ada racun ataupun sihir yang boleh membahayakannya pada hari itu. Mudah-mudahan inilah pencegahan yang lebih baik daripada perubatan. Begitu juga mengapa kurma tadi? Satu soalan. Jadi kajian secara saintifik telah mengatakan bahawa pada kurma itu ada banyak mineral-mineral yang sihat. Di antaranya adalah karbohidrat 75 gram, kandungan air 20 gram, fiber 2.4 gram, protein yang diperlukan oleh manusia 2.2 gram, fats, lemak sihat 0.6 sahaja, sedikit sahaja, fosforus yang diperlukan 72 mg, dan elemen-elemen seperti kalsium 65 mg, nikotin acid 2.2 mg, zat besi 2.1 mg, dan terdapat 3 vitamin pada kurma sihat, vitamin A, B1
dan vitamin B2. Maka usahakanlah, bukan berarti tidak boleh makanan lain ataupun buah-buahan lain, tapi jadikanlah kurma yakni makanan yang utama ketika kita berbuka dan begitu juga kita bersahur. Bukan goreng-gorengan. Memang kita, masyarakat kita suka makan goreng-gorengan, tapi ia boleh membahayakan pada saluran perut kita dan usus kita, dan dia akan menambahkan kolesterol. Itulah yang menjadi bahaya apabila saluran jantung kita sumbat tadi. Adapun manfaat kurma, dikatakan dry dates strengthen the liver. Maknanya kurma kering itu dia menguatkan hati kita, relax the bowels, dia akan memberi ketenangan pada perut kita, usus kita, dan increase semen production, dan dia akan menambahkan sperma, produksi sperma dalam tubuh badan kita, lebih-lebih lagi lelaki yang memerlukan apabila untuk mendapatkan zuriat. Dates give immunity against cancer. Kurma dapat memberi immunity ataupun kekebalan terhadap penyakit kanser yang sangat berbahaya, yang dikatakan silent death, because they contain magnesium. Oleh kerana mineral magnesium ini banyak terdapat di dalam kurma, dia sangat baik untuk kekuatan daya tubuh badan kita. Imam Anas ibn Malik meriwayatkan radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan kurma, Nabi akan pegang kurma di sebelah tangan kanannya dan sepotong buah semangka di tangan kirinya, dan ia akan merupakan buah-buahan yang sangat disukai supaya ada seimbang. Kerana kurma segar itu dia agak kering dan panas, sedangkan buah semangka itu sebaik-baiknya buah ketika kita bersahur ataupun berbuka, kerana kandungan air yang terdapat di dalamnya. Dan dikatakan dry dates are among the most nutritious fruit. Dan kurma kering adalah di antara makanan yang sangat nutrisi dan mempunyai zat yang banyak. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, satu kajian di University King Saud dan begitu juga University King Michigan telah mengatakan bahawa ajwa dates from Medina useful in the prevention of diseases like cancer. Jadi kita usahakan mencari kurma ajwa sepanjang Ramadan ini, walaupun dia agak mahal tapi tidak mengapa. Dikatakan King Saud University to discover the health benefits of ajwa dates. Maka University King Saud telah berusaha mendapati dalam kajian mereka saintifik, maknanya manfaat kesihatan kurma ajwa. A new research says it has found evidence, mereka telah mendapatkan bukti-bukti bahawa the ajwa dates of Medina contains active element useful in the prevention of diseases like cancer wa iyazubillah. Jadi dalam kajian mereka ini telah mendapat bukti-bukti dan evidence bahawa kurma ajwa dari Madinah Aliyah mempunyai elemen-elemen pencegahan daripada berbagai macam penyakit, di antaranya adalah kanser. The research was carried out in Riyadh-based King Saud University to discover health benefits of ajwa dates, which resulted in the finding that the fruits has anti-inflammatory properties, bahawa dia mempunyai manfaat kesihatan, dan ia telah mendapat bahawa dapatan ini bahawa kurma ajwa itu mempunyai anti-inflammatory properties, maknanya dia mendapat bahawa elemen-elemen yang mencegah daripada peradangan yang sama dengan obat-obat yang terdapat pada di pasaran tadi. Dan begitu juga the research was published. Maknanya kajian ini telah disebarkan bahawa kadar
kebaikan yang terdapat pada kurma ajwa adalah sama dengan antioksidan pada pasaran komersial ataupun produk antioksidan komersial terdapat di pasaran. Dan the research was published in the 61st issue of US-based Journal for Agriculture and Food. Dan berdasarkan kepada kajian ini, isu yang 61 berdasarkan kepada satu jurnal di United States, di mana mereka telah mendapati bahawa memang hebat mineral-mineral ataupun apa-apa sahaja yang terdapat kandungan dalam kurma ajwa, antaranya adalah antioksidan dan anti-inflammatory. Berdasarkan kepada Profesor Morali Daran Nair, the Head Natural Materials Laboratory, University of Michigan, mereka telah melakukan research dan gabungan antara University Michigan dan King Saud University terhadap maknanya pohon-pohon kurma merata dunia tadi. Dan ketahuilah bahawa terdapat gula yang sihat yang dikatakan fructose dan antioksidan, anti-inflammatory dalam kurma ajwa. Adapun gula dikatakan the sugar in ajwa dates is only fructose. Kandungan gula yang terdapat kurma ajwa itu adalah gula fructose, bukan glukos ataupun sucrose, making the dates beneficial for people who suffered from type 2 diabetes. Dia adalah sangat manfaat bagi penderita diabetes type 2. Jadi jangan takut, bagi orang yang penderita diabetes type 2, dia masih boleh makan kurma ajwa. Pastikan kurma ajwa Medina. Diambil 3 biji, 5 biji kurma ajwa ataupun 7 biji yang kecil-kecil, direndam dalam air 10-15 minit sebelum buka puasa dan sebelum nak sahur tadi. Barulah dia makan agar kandungan gula yang berlebihan itu boleh diturunkan dan diminimaliskan. Kurma boleh membantu kurangkan berat badan ataupun bagi orang yang nak turunkan kolesterol di dalam tubuh badannya. Kerana mengikut kajian saintifik ini, kurma mempunyai kandungan lemak yang sangat rendah, 0.6. Kurma dianggap sebagai ubat remedy untuk anemia bagi orang yang sukar masalah tidur kerana ia mengandungi rasio zat besi yang tinggi. Kurma dapat memberi kekebalan ataupun immune system terhadap pencegahan penyakit kanser kerana ia mengandungi mineral magnesium yang berlebihan. Dan dikatakan the juice of fresh dates is a diuretic. Maknanya kurma segar merupakan diuretik, maknanya membantu kelancaran buang air kecil due to the action of sugars, fructose that are present in it. Kerana dia ada kandungan gula fructose yang sangat baik untuk pelancaran buang air kecil. Dan bukan itu sahaja, dikatakan kurma ini they strengthen the auditory nerves, so they are good for elderly. Bagi warga emas sangatlah berita baik kerana kurma ini dia baik untuk saluran-saluran di dalam telinga dan otak kita. Dia menguatkan saluran-saluran untuk otak kita ataupun kita punya saluran otak. Dan kurma juga dapat menguatkan penglihatan kerana dia mengandungi moisture pada mata, untuk mata kita. Jadi mata kita ni sebenarnya dia memerlukan air. Dan sebaik-baiknya kandungan air terdapat pada kurma dan yang boleh membasahkan senantiasa mata kita kerana kurma mengandungi vitamin A, B1 dan B2 yang mengikut kajian ini dapat melawan rabun malam. Kurma mengandungi vitamin A, B1, B2 yang baik bagi saluran pembuluh darah kita yang menjadi akibat serangan jantung. Dan seterusnya, direwayatkan selain daripada kita makan kurma, kita juga digalakkan minum air zam-zam. Jadi kita perlu simpan air zam-zam di rumah sepanjang bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat satu riwayat. Nabi SAW berkata kepada Abu Dhar,
yang semasa itu dia tinggal di bumi Mekah selama 40 hari 40 malam tanpa makanan sedikit pun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Abu Dzar, ketahuilah sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah makanan, dia bukan hanya minuman bagi orang yang lapar." Zam-Zam, air Zam-Zam adalah makanan bagi orang yang lapar, lebih-lebih lagi bagi mereka yang berpuasa. Selain daripada riwayat Muslim, dan dikatakan air Zam-Zam juga adalah obat bagi penyakit. Sebagaimana Ibnu Majah dan Jabir ibn Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah," bahawa air Zam-Zam itu memberi khasiat berdasarkan kepada niat orang yang meminumnya. Jika kita minum air Zam-Zam ketika berbuka puasa dan bersahur, agar memberi kita tenaga yang kuat dan sihat sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya selepas bulan Ramadan. Sekali lagi, marilah sama-sama kita menganjurkan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat Khazanah Islam, senantiasa menyediakan di rumah kita, pastikan ada kurma ajwa atau kurma rutab, al-burni, syafawi, mekjal dan sebagainya. Dan dapatkanlah madu asli, campuran dengan air suam lemon, buah lemon. Simpan di rumah kita air Zam-Zam dan banyakkan air suam. Pastikan di rumah kita, di fridge kita ada susu segar. Dan anjurkanlah banyak makan sayur-sayuran. Di antara sayur yang paling digemari oleh Nabi SAW ialah sup buah labu ataupun pumpkin. Ia merupakan, kalau kita buat sup, ia merupakan sup yang segar. Dan banyakkanlah amal buah-buahan, sayur-sayuran. Kita buat jus sayur-sayuran, fruit juice dan sebagainya. Dan di antara juga makanan yang baik ketika kita bersahur dan berbuka puasa adalah whole meal bread. Maknanya roti yang sihat. Dan begitu juga antara lain, sebaik-baiknya kita makan mungkin sup bali, beras bali dan oat cereal. Itu adalah baik, makanan yang ringan ketika kita berbuka puasa dan sahur. Kemudian selepas kita bertarawih dan solat isyak, bolehlah kita makan makanan, bukan tak boleh makan, makanan sup bakso ke, nasi biryani ke, nasi mandi ke dan sebagainya. Tapi itu semua selepas tarawih agar kita mendapat ketenangan dan dapat menjalani ibadah dengan baik. Jadi inilah contoh-contoh buah labu ataupun dipanggil pumpkin, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa kata Anas, "Aku suka makanan ataupun buah labu," sambil berkata, "Sesungguhnya kamu berasal dari pohon yang paling dikusukai." Mengapa aku suka makan buah labu? Kerana Rasulullah SAW menyukainya. Begitu juga Nabi berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apabila kamu masak lauk, maka perbanyakkanlah sayur labu. Sesungguhnya labu boleh mengobati hati yang sedih." Hati yang sedih. Lebih-lebih lagi mereka yang dirundung malang, yang mempunyai depression dan sebagainya. Dan dia mengandungi, buah labu itu mengandungi vitamin A, B, C dan beta carotene yang baik menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Maka marilah sama-sama kita berusaha dengan berazam sebelum nak memasuki gerbang Ramadan pada bulan Sya'ban ini, bersiap-siap, berkemas-kemas, mengulang kaji buku-buku yang berkaitan dengan ibadah puasa, dan apa-apa saja persiapan-persiapan sebagai 8 perkara ini. Marilah sama-sama kita berusaha dan sentiasa berdoa, "Barikallahu lana fi Sya'ban, faballighna Ramadan ya Rabbal Alamin." Panjangkanlah usia kami ya Allah, agar dapat kami bertemu sekali lagi pada Ramadan tahun ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga bertemu sekali lagi pada episod yang 34 insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.